diri sendiri, kecintaan kita pada dunia sangat besar. Cinta kita pada rumah terbuka pun sangat besar. 5 buah rumah terbuka kita boleh sampai dalam satu hari. Tengoklah hujung minggu ni, sampai 8 buah pun kita boleh sampai. Tapi rumah Allah satu waktu pun tak boleh singgah. Masjid tu kita lalu-lalu macam tu je. Subhanallah, kadang-kadang 8 buah, 9 buah kita boleh sampai rumah terbuka. Tapi sampai kesibukan tu menghalang kita daripada baca Al-Quran. Itu sedikit muhasabahlah peringkat awal tajuk kita ni. Tajuk sebenarnya yang saya bila tengok tajuk tu, tajuk ni sangat cantik. Tajuk ni adalah untuk dimuhasabah. Memang kita kena buka pintu hati kita. Kalau kita tak buka pintu hati kita, kita akan menolak apa yang kita nak muhasabah ni. Sahabat Nabi Sayyidina Umar sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab. Barang siapa yang menghisab dirinya di dunia, maka ringanlah hisabnya di akhirat. Barang siapa yang tidak menghisab, tak menghitung dirinya ketika di dunia, maka beratlah hitungannya di akhirat. Terutamanya orang lelaki, dia selalu dihisab oleh isterinya. Betul tak? Kadang-kadang orang perempuan suka muhasabah suami dia lah. Bang, awak kan suami, sepatutnya gini. Tapi bila suami nak tegur isteri, baru cakap yang pertama, awak ni kan, isteri suka komplain, suka menjawab, contohnya lah ya. Jadi kadang-kadang hisab ni sama ada daripada orang luar muhasabah, orang luar yang muhasabah diri kita. Tak apa. Okey, saya tak tahulah ni, saya akan guna ke tak PowerPoint ni. Tak apa, nanti saya cari. Ataupun boleh, okey tak apa, nanti saya tengok. Ataupun sebab masa kita sejam setengah, kita patut habis pukul berapa ya? Pukul? Bolehlah, sampai Jumaat lah. Okey, 9.30, 10.30 dalam 10.45 macam tu lah ya. Dan pukul 11. Boleh ke ni tuan-tuan puan-puan? Okey, insya-Allah. Jadi bila kita sebut muhasabah, kadang-kadang orang lain muhasabah bagi kita. Kadang-kadang peristiwa daripada orang lain jadi muhasabah bagi kita. Kadang-kadang yang lebih patut adalah kita yang muhasabah diri kita. Siapa orang terdekat yang boleh muhasabah kita? Kalau seorang isteri, suami dia, anak-anak dia, pernah tak kita tanya suami, bang, apa awak nak tegur saya? Saya tak akan menjawab walaupun sepatah awak cakap je. Berani tak? Suami yang tak berani nak muhasabah isteri. Tuan-tuan berani tak? Nak tanya isteri, saya sebagai suami, awak nak cakap apa, awak nak tegur apa, awak nak komplain apa, saya tak akan jawab, saya buka seluasnya. Kita kena buat. Sebab akhirat nanti memang anak, isteri, suami kita, mungkin kawan-kawan kita, mungkin ibu bapa kita, adik-beradik kita, semua akan menghisap diri kita, semua akan menuntut. Tak kiralah masa tu kita kata sampai hati ya, anak kita. Saya pernah buat beberapa kali dengan anak saya. Saya ingat anak saya akan puji ya. Kan? Kita bayangkan anak kita akan sebut, Umi lah Umi yang terbaik, ibu yang terbaik. Kita bayang macam tu. Rupanya seorang-seorang komplain Umi dia. Umi yang kecil hati, dua. Kita ni bagi dulu amaran. Fikir tu betul, jangan sampai menyakiti hati seorang ibu. Nampak tak ego seorang ibu? Tapi tak, saya memang seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali, bila time semua ada di rumah, duduk dalam satu halaqah. Tapi masa tu suami saya tak boleh ada sama. Anak nak muhasabah, nak tegur kita. Lepas tu time dengan ayah dia pula. Lepas tu lah waktunya setiap anak tu, Masya Allah, okey sekarang nak tegur apa? Atikah. Masa ni kakau lah adik dia bagi. Atikah gini, Kak Atikah gini. Seorang-seorang yang umur dah mumayyiz lah. Yang mumayyiz. Sebab 5 orang dah sekolah, seorang lagi tu setahun lebih kan. Jadi saya tengok situasi tu, mula-mula kalau siapa yang tak biasa buat, kita akan rasa macam dia orang tak akan cakap ni. Tapi dah terbiasa, dia orang tunggu sesi tu. Umi sesi muhasabah. Masya Allah. Dan mereka sangat terbuka untuk terima teguran. Sangat terbuka. Daripada adik, daripada orang ni, lama-lama kita membiasakan diri kita untuk kalau bahasa kita dikritik contohnya kan, ditegur. Dan masa tu kadang-kadang kita menangis minta maaf dengan anak-anak. Dia orang ingat rupanya. Umi ingat tak?
masa 10 hari yang lepas lebih kurang. Rupanya dia simpan tunggu hari nak cakap. Kenapa? Apa yang Umi buat? Ingat tak Umi marah Atikah depan kawan Umi? Umi ada tegur Atikah. Memang tak tinggi suara, tapi Atikah rasa malu sangat. Kita pun kata minta maaf, insya-Allah Umi tak ulang lagi. Nampak tak? Sebenarnya dia orang kadang-kadang tu yang kecil itu, yang darjah 1 tu pun dia simpan. Umi ingat tak hari tu? Gini. Umi cubit kuat sangat. Kata, pada kesalahan Imran sikit je. Kadang kita menzalimi anak kita tak sepadan dengan kesalahan dia, tapi hukuman kita bagi berat. Dia tak boleh terima. Kita nak tegur dia, tapi teguran tak boleh dibuat dengan kasar. Yang dia ingat bukan teguran. Umi tegur apa masa tu buat salah? Dia lupa. Yang dia ingat dia sakit. Adakah berpadanan hukuman kita kepada anak dengan kesalahan yang dia buat? Padahalnya dia acuan kita. Kita kena cubit diri sendiri sebenarnya. Betul kan? Subhanallah.